Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 861. Antara paparan utama. Istilah abang besar ancam kedaulatan negara. Siapa kluster apit lempang dan kluster broker? DAP nafi ekstremis. Apabila khutbah menyeleweng daripada fakta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Hishamuddin Hussein tiba-tiba mendapati dirinya jatuh ke dalam sup panas mengikut peribahasa Inggeris. Lalu beliau terkapai-kapai mencari jalan keluar. Puncanya ketika berucap dalam kunjungan 2 hari ke China atas undangan Menteri Luar China Wang Yi, Hishamuddin merujuk negara itu sebagai abang besar kepada Malaysia. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mempersoalkan kenyataan Hishamuddin itu seolah-olah meletakkan taraf Malaysia hanya sebagai boneka asing. Sebagai negara yang berkecuali dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa besar dunia, kenyataan beliau itu jelas suatu bentuk penghinaan terhadap negara kita sendiri, kata Anwar. Hishamuddin dalam percubaan menutup kebebalan diplomatiknya berkata, gelaran abang besar yang digunakan dalam sidang media bersama rakan sejawatannya dari China merujuk kepada Wang Yi bukan hubungan dua hala Malaysia dan Beijing. Oleh itu, beliau adalah abang kepada saya secara peribadi. Sikap hormat menghormati tidak semestinya menunjukkan kelemahan, ciapnya di Twitter. Bukan Ketua Pembangkang sahaja yang bangkit mempersoalkan Menteri Kabinet Tebuk Atap ini. Bekas Menteri Luar Negeri Datuk Seri Anifah Ahman berkata, Hishamuddin telah melakukan diplomatik faux pas atau melanggar adat diplomatik. Katanya ungkapan yang digunakan Hishamuddin bukan sahaja tidak sesuai tetapi amat ketara meletakkan Menteri Luar China itu dalam kedudukan sukar dan malu. Menurut beliau, sebagai diplomat tertinggi Malaysia, Hishamuddin harus lebih berhati-hati dan bijaksana dalam memilih perkataan atau ungkapan. Seperti kata pepatah, diplomasi adalah barisan pertama pertahanan negara, katanya dalam kenyataan. Hishamuddin, kata Anifah, sepatutnya mengaku beliau telah melakukan diplomatik faux pas, bukan berbalah mengenainya. Cukuplah kesalahan diplomatik faux pas itu, tetapi untuk berdebat dan cuba membenarkan kesalahan pelanggaran adat diplomatik tersebut jelas menunjukkan watak sebenar orang berkenaan, tegas Presiden Parti Cinta Sabah itu. Sementara itu mengulas mengenai jawapan Hishamuddin, Anwar berkata Kerajaan Perikatan Nasional terus-menerus tersalah langkah dalam banyak hal penting negara. Tanpa pengimbangan dari institusi parlimen dan sikap kebertanggungjawaban pada badan eksekutif, keadaan nampaknya akan terus parah dan terbaru membawa mara bahaya pada kedaulatan negara. Percubaan Menteri Luar Negeri untuk menutup kekeliruan yang timbul menampakkan Kabinet Perikatan Nasional ini mempunyai pemahaman yang lemah terkait diplomasi, strategi, politik ASEAN dan juga China, kata Ketua Pembangkang itu. Jelas Anwar, seluruh dunia mengetahui kerajaan hari ini tidak memiliki keabsahan demokratik untuk memerintah. Negara-negara sekutu maupun seteru, baik para diplomat ataupun pemuka-pemuka korporat, mungkin sedang mencuba menggunakan kelemahan pemerintah hari ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dalam keterlibatan mereka dengan Malaysia. Hal ini mampu memberi kesan yang mendalam pada kedudukan diplomatik Malaysia, ekonomi dan kesejahteraan hidup rakyat, tegas Anwar. Sehingga hari ini, pemimpin Perikatan Nasional masih berteriak bahawa tujuan menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan ialah kerana hendak menyelamatkan negara, bangsa dan agama. Kononnya, negara ini sedang terancam kerana diperintah oleh gerombolan buta Al-Quran, anti-Islam, komunis, LGBT, berleluasa dan sebagainya. Tiba-tiba, Menteri Luar Negeri Perikatan Nasional kata China adalah abang besar kepada Malaysia. Begitu mudah bagi Allah SWT membuka aib seorang ahli gerombolan Ruwaibidah yang sebelum ini mengaibkan kerajaan terdahulu dengan pelbagai dakwah dan tomahan. Sukar bagi rakyat yang prihatin dan memerhati untuk tidak bersetuju dengan Anwar. Melihatkan keadaan Perikatan Nasional yang terumbang-ambing hari ini,
kita bimbang segala keputusan yang dibuat hanya untuk terus menjamin kelangsungan kuasa dan ia berpotensi akan mengorbankan kepentingan, keselamatan dan kedaulatan negara, kata beliau. Sejujurnya, siapakah yang mengancam kedaulatan negara? PAS mengajak semua kumpulan Islam untuk menyelamatkan negara dalam sebuah pakatan baharu iaitu Perikatan Nasional bersama-sama dengan bersatu yang berteraskan Islam memimpin dan berintegriti, kata Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. PAS menolak muafakat yang berpecah dan menyeleweng dari matlamat muafakat nasional yang asal, tegasnya dalam satu kenyataan pada 2 April lalu. Sebelum itu, pada 1 April, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataannya mempertahankan muafakat nasional yang asal. Piagam muafakat nasional yang tulen berlangsung di Dewan Merdeka, Dewan Utama Pusat Dagangan Dunia Putra, PWTC pada 14 September 2019, tegasnya. Pada 2 April, beliau mengingatkan bahawa Perhimpunan Agung UMNO 2020 menjadi saksi bahawa pemimpin dan ahli UMNO sebulat suara menolak kerjasama dengan Bersatu dan Perikatan Nasional pada pilihan raya umum ke-15. Nah, apalagi mahu dipersoalkan wahai kluster apit lempang cincang galang, kluster broker, kluster oportunis. Cukup-cukup sudah, sindirnya kepada penentangnya. Ekoran amarahnya kepada pemimpin UMNO yang masih bersekongkol dengan Bersatu, pada 3 April beliau menulis mengenai kesetiaan. Bak kata ilmuwan, kesetiaan bererti ketulusan untuk menyimpan satu dalam hati dan berjanji tidak mengkhianati, katanya. Menurut Zahid, kesetiaan dalam konteks UMNO adalah tentang meneruskan agenda perjuangan agama, bangsa dan negara. Ramuannya tidak boleh dibenarkan bercampur baur dengan agenda luaran yang subversif yang cuba dibawa masuk. Marilah kita belajar dari sebuah kesetiaan kerana kesetiaan itu mengajarkan pentingnya suatu kejujuran, ketulusan dan kepercayaan, tegasnya. Walaupun tidak disebutnya, mesej Zahid itu secara tersirat turut dihantar kepada pemimpin PAS yang bersama dengan gerombolan yang disebutnya mempunyai agenda luaran yang subversif, dipercayai ditujukan kepada Bersatu. Sebelum itu, Ketua Penerangan PAS Kamaruzaman Muhammad tampil menjelaskan maksud kenyataan Presidennya. Apa yang dimaksudkan Presiden ialah PAS menolak muafakat yang berpecah dan menyeleweng daripada matlamat asal muafakat nasional, hanya merujuk kepada apa saja cubaan untuk memecah belahkan ummah. Ujarnya seperti dipetik Free Malaysia Today pada Jumaat lalu. Beliau dilaporkan berkata PAS akan berusaha mendamaikan UMNO yang menamatkan kerjasama dengan Bersatu. Selagi dunia belum kiamat, segalanya adalah mungkin dan PAS akan terus bertegas dan memperteguh usaha penyatuan umat ini dan paling pentingnya mempertemukan UMNO dan PPBM bersatu, katanya. Kerana itu, maka banyak kluster bercambah dalam gerombolan tebuk atap ini. Masing-masing bercakap tentang kejujuran, ketulusan dan perpaduan. Tetapi, masing-masing juga melakukan perpecahan dan pengkhianatan. Namun, di sebalik keriuhan tentang muafakat nasional yang didakwa menyeleweng itu, jom channel melihat apa yang ditulis oleh Presiden PAS yang bertajuk PAS Budaya Politik Matang Sejahtera sebenarnya mengandungi naratif negatif yang lebih besar. Ia mengandungi serangan terhadap mereka yang tidak sehaluan dengan beliau, termasuk para ilmuwan yang mengkritiknya. Dalam hubungan ini, Hadi berkata beliau tidak hairan dengan nasihat ilmuwan sains politik yang hanya berlegar di dalam bilik kuliah dan menggerakkan jari dan kaki di kerusi dan meja semata-mata. Beliau mendakwa mereka sekadar bercakap dalam bilik kuliah berhawa dingin dan kaca TV yang diputar mengikut arahan siapa sahaja yang menjadi pengarahnya. Termasuklah mereka yang membuat kenyataan di lembaran surat khabar yang kertasnya akan berakhir menjadi surat khabar lama, pelbagai guna dan dibuang ke dalam tong sampah. Begitu juga mereka yang membuat kenyataan di media sosial yang hanyut dalam dunia tanpa sempadan sehingga ada dalam kalangan mereka yang tersungkur tanpa haluan apabila sudah tiba ajalnya, ujarnya. Menurut Hadi, tujuan PAS ialah untuk menyelamatkan seluruh manusia seberapa ramai yang mungkin. Maka jika terdapat mereka yang sempit dan terhad tujuannya itu, pasti ditinggalkan. Beliau menegaskan PAS memilih pendekatan konsep demokrasi di samping amalan politik Islam yang wajib memimpin demi memelihara akidah perjuangan bagi menegakkan konsep adil dan berkebajikan kepada semua serta hala tuju yang tidak terpesong daripada arah wawasannya. Apa gunanya jika seseorang itu nampak huruf dengan mata tetapi akalnya tidak sihat kerana kerakusan nafsu terhadap kehidupan dunia tanpa wawasan akhirat atau disebabkan pintu hatinya tertutup dan tidak layak mendapat hidayah.
Walaupun dirinya bijak seperti iblis yang pernah melihat syurga dan neraka, atau para ulama ahli kitab yang dimurkai oleh Allah SWT kerana berilmu tetapi mengkhianati ilmunya. Hal yang demikian kerana akalnya masuk ke dalam perut, bukan lagi berada di kepalanya, tegasnya. UMNO yang asabiah dan Pakatan Harapan yang ditomah mengancam Islam tidak pernah menghina para ilmuwan dan pihak yang tidak sependapat dengan analogi seperti iblis. Justru kalian fikirlah, siapa sebenarnya yang mempunyai tujuan yang sempit dan terhad? Penaja kluster Apit Lempang atau kluster Broka? Atau kedua-duanya? Pagi ini, Jom Channel amat tersentuh hati dengan perkongsian kisah seorang ibu 10 anak di Bukit Mertajam yang dihalau dari rumah sewa. Anggota Parlimen Bukit Mertajam, Steven Sim, menceritakan beliau tidak pergi mesyuarat bersama Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng kerana mengutamakan ibu tersebut yang hanya disebut nama sebagai Puan Ros. Beliau membawa mereka membeli belah di Tesco dan menempatkan keluarga itu di sebuah rumah sehingga mendapat rumah kerajaan kemudian. Beliau juga mendapatkan sebuah tablet untuk anak wanita berkenaan. Saya dah janji ini hari gembira buat Puan Ros keluarga. Syukur teramat sangat saya dapat berkongsi kegembiraan itu, ujar Steven menamatkan kisah benar keluarga tersebut. Mengapa cerita tentang Steven Sim? Bukankah beliau seorang wakil rakyat yang sepatutnya berkhidmat untuk rakyat? Steven Sim seorang rakyat Malaysia kaum Cina dari parti DAP yang baru saja dilabel oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai parti ekstremis. Tetapi ternyata beliau tidak ekstremis atau berat sebelah ketika memberi bantuan kerana wanita malang itu orang Melayu. Puan Ros bukan selebriti yang harus diberi anugerah itu dan ini. Justru tidak hairan apabila Lim Guan Eng berang dan menganggap Tun Dr. Mahathir tersasar kerana menganggap DAP ekstremis. DAP tidak pernah membeza-bezakan atau mengambil kedudukan yang tidak setaraf dengan hak dan kepentingan rakyat Malaysia sama ada Melayu atau bukan Melayu, Muslim atau bukan Islam, katanya dalam kenyataan. Kata Guan Eng, DAP melihat dirinya sebagai orang Malaysia dahulu tidak seperti Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang melihat dirinya sebagai orang Melayu dahulu sebelum orang Malaysia. Menurut Guan Eng, dakwaan Tun Dr. Mahathir bahawa DAP adalah ekstremis adalah tidak berasas ketika DAP berkhidmat dan membantu rakyat semua kaum dan agama sama ada semasa menjadi kerajaan mahupun pembangkang. DAP tidak pernah mendiskriminasi atau mengambil pendirian yang memudaratkan hak serta kepentingan rakyat Malaysia sama ada Melayu mahupun bukan Melayu, Muslim mahupun bukan Muslim. Malah, pemimpin-pemimpin DAP sanggup dan telah pernah dipenjarakan demi mempertahan hak orang Melayu dan orang bukan Melayu, tegas Guan Eng. Guan Eng berpendapat Tun Dr. Mahathir tersasar apabila beliau gagal melihat DAP sebagai inklusif dan mempunyai wakil rakyat daripada semua kumpulan etnik utama termasuk Melayu dan Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Beliau menjelaskan DAP tidak pernah bercanggah dan sentiasa mendukung perlembagaan persekutuan. Sebaliknya, yang rasis dan ekstremis ialah parti-parti komponen Perikatan Nasional atau Barisan Nasional yang hanya mewakili satu kumpulan kaum atau agama sahaja, ujar ahli parlimen Bagan itu. Antara wakil rakyat Melayu DAP yang menonjol dan vokal ialah ahli parlimen Raub Pahang Tengku Zulpuri Shah, ahli Dewan Undangan Negeri Tebing Tinggi Perak Dr. Abdul Aziz Bari dan ahli Dewan Undangan Negeri Paloh Johor Sheikh Umar Barib Ali. Wakil rakyat Melayu yang bersama DAP sudah dikenali sebagai aktivis rakyat sebelum terjun dalam kancah politik bersama DAP. Takkan mereka memilih DAP jika parti itu ekstremis? Sebelum ini, Tun Dr. Mahathir mendakwa pegangan politik liberal Datuk Seri Anwar Ibrahim ditolak orang Melayu. Anwar keluar UMNO, dia buat parti liberal. Dia nak dapat sokongan daripada DAP, maka dia ajak DAP masuk PAS masuk. Falsafah dia liberal, katanya seperti dilaporkan Sinar Harian pada 12 Mac tahun lalu, iaitu selepas Pakatan Harapan tumbang. Tun Dr. Mahathir seharusnya berhenti daripada memberi gambaran buruk kepada parti dalam komponen Pakatan Harapan. Perbuatan tersebut tidak menguntungkan sesiapa. Malah ia menyinggung perasaan aktivis yang dahulu membantu memenangkan kalian pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Jika pemimpin mahu kestabilan politik di negara ini, pembangkang harus bergerak bersama melawan Perikatan Nasional, bukan berterusan menyerang satu sama lain. Khutbah ialah pidato yang mengandungi nasihat berunsurkan keagamaan. Khutbah Jumaat pula merupakan rukun wajib di dalam pelaksanaan solat Jumaat. Tujuan khutbah ialah untuk menyampaikan mesej dari Allah SWT kepada umat Islam
supaya memantapkan akidah mereka. Khutbah juga berperanan untuk membangkitkan semangat kepada umat Islam agar berjaya menjalani hidup yang sempurna di dunia dan selamat di akhirat. Di Malaysia, khatib biasanya hanya akan membaca teks yang disediakan oleh pihak yang berkuasa seperti Jabatan Agama Islam. Justru, apa masalahnya? Baru-baru ini tular di media sosial sekeping keratan yang mengandungi teks khutbah didakwa dari sebuah negeri yang tidak dinyatakan. Dalam teks khutbah itu disebut mengenai keperluan kepada konsep yang dicanang oleh PAS iaitu penyatuan ummah. Marilah kita bersama-sama merebut peluang ini dengan mempertingkatkan amal ibadah serta mengukuhkan penyatuan ummah Islam khususnya dalam politik. Semoga kita dapat mengekalkan kuasa pemerintahan negeri dan negara ini di bawah pemerintahan Melayu Islam dan Raja berperlembagaan, katanya. Teks khutbah itu juga memberi amaran kepada bangsa Melayu tentang pemerintahan negara sebelum ini. Ingatlah pengajaran yang berlaku sebelum ini, bangsa dan agama kita dihina kerana kuasa dan pemerintahan berada di bawah musuh Islam, tegas khutbah tersebut. Mengulas mengenainya, Pengarah Komunikasi Amanah Melaka, Jamzuri Adani berkata, "Saya katakan khutbah Jumaat ini ditulis oleh seorang pembohong, penunggang agama dan pelacur politik yang tidak bertanggungjawab. Khutbah Jumaat ini telah memperkosa institusi agama Islam yang mulia dengan propaganda politik jahat dan dusta," katanya di Facebook. Beliau juga mengambil contoh apa yang berlaku di Eropah semasa zaman gelap yang lebih dikenali sebagai Dark Age pada awal kurun pertengahan. "Telah lama saya katakan puak-puak bigot yang bertopeng agama ini kalau terus dibiarkan boleh membawa ummah ini kembali ke zaman gelap Eropah purba di mana agamawan menginjak-injak hak dan minda rakyat dengan doktrin agama yang dusta penuh khurafat," tegasnya. Sementara itu, Pengarah Syariah Amanah Nasional Ustaz Zulkarnain Abidin pula mengimbas kembali tentang ucapan 40 tahun yang lalu yang kemudian diangkat menjadi amanat. Menurut beliau, ucapan tersebut masih meninggalkan kesan sehingga hari ini. Mungkin penulis teks khutbah ini tak tahu pun kewujudan ucapan dan amanat itu, tapi barang diingat, banyak perkara yang kita tak tahu tapi kesannya menimpa kita. Jika teks khutbah ini dibaca dalam kerajaan hari ini dan kerajaan sebelumnya dianggap musuh Islam, apa bezanya anggapan itu dengan anggapan yang sama oleh pengucap ucapan atau amanat 40 tahun lalu itu? Bidasnya. Zulkarnain berkata kerajaan ketika ucapan tersebut dibuat adalah musuh Islam, sama seperti anggapan penulis teks khutbah ini terhadap pemerintah sebelum kerajaan semasa, iaitu musuh Islam. Beliau dipercayai merujuk kepada ucapan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang di Banggol Pradong, Kuala Terengganu pada 7 April 1981. Ucapan beliau kemudian digelar amanat Hadi yang akhirnya dipegang kejam oleh sebahagian pentaksubnya sehingga mencetuskan pertikaian kesahan perkahwinan, kesahan solat berjamaah dan kehalalan makan daging korban sembelihan orang UMNO. Bukankah pemikiran pengucap ucapan 40 tahun yang lalu itu dan pemikiran penulis teks khutbah ini berada pada jalur yang sama? Soal Zulkarnain. Menurut Zulkarnain, Al-Quran berulang kali menyebut untuk Nabi kita, kisah Nabi dahulu kala yang jaraknya dengan baginda ribuan tahun, bukan 40 tahun. Nabi juga bercerita kepada sahabat kisah individu umat dahulu kala supaya diambil iktibar, ujar beliau. Khutbah ini adalah cubaan untuk mengulangi kisah silam sebagai iktibar. Tetapi berbeza dengan kisah Nabi-Nabi terdahulu, pengulangan kali ini hanya akan memberi kesan negatif. Saya berharap pihak berkuasa tampil memberi penjelasan dan mengambil tindakan wajar terhadap teks khutbah sebegini. Ada sesuatu yang tak kena apabila teks khutbah sebegini mendaki tangga mimbar pada hari Jumaat kemudian bersuara di hadapan jutaan umat sesuatu yang jahat, tegas Zulkarnain. Sudah berkali-kali Sultan Perak Sultan Nazrin Shah yang juga timbalan yang di-Pertuan Agong memberi amaran supaya surau dan masjid tidak disalahgunakan untuk menyampaikan mesej politik. Nampaknya penulis teks ini derhaka walaupun kononnya mahu mengekalkan kuasa pemerintahan negeri dan negara ini di bawah payung Raja berperlembagaan. Beranikah Polis Diraja Malaysia PDRM mengambil tindakan terhadap pencipta khutbah ini serta mana-mana pihak yang bersekongkol dengannya sebagaimana mereka mengambil tindakan terhadap penyokong undi 18. Sedangkan gerombolan ini jauh lebih berbahaya berbanding sekumpulan budak-budak yang mahu hak mengundi mereka diiktiraf. Pemuda berumur 18 ini juga rakyat Malaysia dan rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif.
Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.